Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi karrama bani adama wa astafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrat ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun di dalam program Maya untuk menghidupkan juga majlis-majlis ilmu yang Allah janjikan keberkatan padanya. Mudah-mudahan berkat usaha yang kita adakan ini diampunkan dosa kita semua, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Telah terdahulu sebutan pada kitab kita yang telah lalu Ad-Durrus Tsamin, iaitu pada menceritakan tentang sifat siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterlanjuran daripada itu, musannif telah membawakan beberapa kisah tentang barang yang dinamakan khariqul adah, barang yang dinamakan perkara yang luar biasa, barang yang dikatakan perkara yang mencari adat. Jadi perkara yang mencari adat telah kita sebutkan tempoh hari ada beberapa. Salah satu daripadanya mukjizat, kemudian karamah, kemudian ma'unah, kemudian haji, kemudian as-sihr, kemudian al-istidraj. Jadi kemudian al-irhas. Kemudian jadi ada beberapa perkara yang mencari adat kemudian dibawa ataupun disusuli oleh musannif dengan apa yang dinamakan mukjizat. Disebutkan satu persatu daripada mukjizat. Yang pertama yang telah kita baca tempoh hari adalah berkenaan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dan dia tidak akan dapat dihapus sehingga akhir zaman, sehingga hari kiamat. Baik. Sebelum kita masuk kepada kitab kita Ad-Durrus Tsamin, suka saya bawakan kepada tuan-tuan dua hadis. Kebetulan pula sebenarnya pada waktu subuh barang yang sesuai adalah memang nasihat yang ringkas ataupun tadhkirah daripada mana-mana ahadith ataupun daripada ayat Quran. Maka kali ini saya bawakan dulu sebelum kita masuk pada kitab, iaitu dua hadis. Tajuk yang ditulis di situ adalah berkenaan hadis berkenaan jampi dan mimpi. Jadi saya bacakan dulu hadis yang pertama untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam haddatsana Abu Nu'man haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Abi al-Mutawakkil عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرحت الذي نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرحت إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم
فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين أي سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به غلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا. Inilah dia satu hadis, saya bacakan dulu tadi daripada matanya, kemudian kita terjemah satu persatu. Cuma saya tinggalkan sanadnya ya. Di sini disebutkan haddatsana Abu Nu'man haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Abi Al-Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri. Jikalau dilihat daripada sanad ini kalau disebut di dalam Umdatul Qari berkenaan dengan hadis ini disebutkan bahawa hadis ini gharib jiddan kata dia. Padahal hadis ini adalah hadis Sahih Bukhari, hadis Bukhari. Jadi di sini ada satu faedah yang suka saya nak sebutkan kepada kita orang-orang yang menuntut ilmu ataupun yang menghadiri kuliah. Pendirian seseorang imam hadis dengan pendirian imam hadis yang lain dia harus berbeza. Tidak semestinya satu hadis dikatakan sahih di sisi Imam Bukhari mesti dikatakan sahih di sisi Imam Daruqutni. Maka sebab itu kita menemui Al-Imam Daruqutni ada mengkritik ahadis ataupun hadis-hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari. Jadi sebab itu saya katakan apabila dinilai sahih oleh satu imam, imam lain mengatakan tidak sahih, maka itu harus terjadi. Bererti jikalau hukum itu dihukumkan dengan hadis, kemudian kita dapati bahawa hadis itu dhaif, belum tentu di sisi imam yang menghukumkan hadis, yang menghukumkan satu hukum menggunakan hadis yang kita katakan dhaif tadi adalah hadis dhaif di sisi dia. Boleh jadi hadis itu adalah hadis hasan di sisi dia. Boleh jadi hadis itu adalah hadis sahih di sisi dia. Jadi ini sedikit saya sebutkan kerana kalau tuan-tuan dengar daripada segala sanad tadi semuanya memakai kunyah Abu Nu'man, Abu Awanah, Abu Sa'id Al-Khudri, semuanya pakai kunyah. Jadi kunyah ni dalam ilmu hadis tidak boleh jadi tidak dikenal, boleh jadi tidak dikenal, boleh jadi tidak dikenal orangnya. Boleh memakai kunyah apabila kita kenal akan orangnya, tetapi boleh jadi tidak dikenal akan orangnya. Kemudian juga di sini ada mu'an'an, ada dekat situ an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id. Begitulah cerita dia. Jadi kita tinggalkan pada masalah sanad, sekarang kita masuk pada cerita dia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala intalaqa nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata terjadi kepada satu kumpulan daripada ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha, pada satu permusafiran yang telah musafir oleh sekalian mereka itu akannya. Hatta nazalu ala hayy min ahya'il Arab, sehinggalah mereka datang kepada satu perkampungan, sampai ke satu perkampungan dalam musafir mereka itu daripada perkampungan-perkampungan orang Arab. Fastadhafuhum fa'abaw an yudayyifuhum. Kemudian sahabat Rasulullah pun meminta untuk menjadi tetamu kepada perkampungan Arab tersebut, maka mereka enggan untuk menjadikan sahabat Rasulullah sebagai tetamu mereka. Faludhiqa sayyidu zalikal hayy fasa'u lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'. Kemudian perkampungan itu ada seorang ketua dia itu disengat oleh binatang berbisa, disengat oleh ular berbisa ataupun binatang berbisa seperti kalajengking, disengat. Kemudian kata di dalam hadis ini disebut fasa'u lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'. Dah cuba dengan bermacam-macam ubat tetapi tidak memberi manfaat. Apa-apa ubat pun yang sudah dicuba tidak memberi manfaat kepada orang yang kena sengat tadi tu, ketua kaum tadi tu. Faqala ba'duhum law ataitum haula'i rahat alladhi nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'. Kata seorang daripada ahli kampung tadi, dia kata kalaulah kamu bawa datang
orang rombongan tadi tu, dia kata yang datang yang telah berkunjung kepada kita ni tadi, dia kata la'allahu, mudah-mudahan mereka itu an yakuna 'inda ba'dihim syai', mudah-mudahan di sisi mereka itu ada sesuatu, maksudnya ada sesuatu yang boleh memberi faedah untuk ubat penyakit yang ada pada ketua kampung tadi. Fa'atauhum faqalu ya ayyuhar rahat, kemudian mereka bawa datang, maksudnya mereka menjemput balik orang sahabat Rasulullah yang dah lalu tadi tu, yang sudah berlalu daripada kampung mereka tadi tu, dipanggil balik. Kemudian apa katanya? Faqalu ya ayyuhar rahat inna sayyidana ludhiq wa sa'ayna lahu bikulli syai' la yanfa'uh. Dia kata, wahailah satu kaum, wahailah rombongan, sesungguhnya ketua kampung kami ini disengat ataupun dipatuk. Ludhiq ni macam yang paling tepat ialah sengatan, yang paling tepat ialah nilai patukan ular, ludhiq. Jadi bila dia kata sesungguhnya ketua kampung kami ini disengat ataupun dipatuk binatang berbisa, wa sa'ayna lahu kulli syai' la yanfa'uh, dan kami telah mencuba semua sesuatu tetapi tiada memberi manfaat kepada dia. Kemudian apa sambungnya? Fahal 'inda ahadin minkum min syai', adakah di antara kamu ada sesuatu, maksudnya ada ubat, maksudnya ada sesuatu yang boleh dibuat untuk menyembuhkan penyakit ketua kampung kami. Jadi faqala ba'duhum na'am wallahi inni la urqi. Baik, dekat sini disebut kata setengah daripada daripada sahabat Nabi tadi, yang rombongan tadi, kata dia ya, di sisi kami ada sesuatu, wallahi la urqi, dia kata demi Allah aku akan menjampi, kata dia. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayifuna fama ana biraqil lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Baik, dia kata tetapi dia kata demi Allah sesungguhnya kami tadi telah datang kepada kampung kamu dan kami minta kepada kamu untuk menjadikan kami sebagai tetamu. Tetapi apabila kami minta untuk menjadi sebagai tetamu, orang kampung kamu menolak kami. Jadi dia kata jadi oleh kerana yang tadi tu telah buat kepada kami, jadi aku tidak akan menjampi ataupun aku tidak akan mengubati orang-orang yang sakit di antara kamu ni, melainkan kamu kena buat kepada aku satu ju'lan, maksudnya satu upah lah, maksudnya satu upah. Kita tengok ya. Fasalahu ala qati'il minal ghanam, maka mereka pun berbuat perjanjian. Fasalahuhum ala qati'il minal ghanam, maka mereka pun telah membuat perjanjian. Orang kampung tadi pun buat perjanjian dengan kumpulan sahabat Rasulullah tadi ni dengan qati'il ghanam. Qati'il ghanam ni setengah menterjemahkan dengan kumpulan kambing, setengah menterjemahkan dengan potongan kambing, maksudnya untuk dimakan. Sebab sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dia datang kepada perkampungan untuk menjadi tetamu, tujuan dia adalah untuk mendapat makanan. Okay. Jadi tengok ya. Fantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian datanglah para sahabat tadi datang kepada orang yang sakit tadi, maka dia pun meludah kepada orang sakit tadi tu pada tempat sakit itu, wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dibaca ketika nak ludah tu, apa yang dibaca? Yang dibacanya suratul Fatihah, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ka'annama nushid min igalin fantalaqa yamshi wa ma bihi galabah. Kemudian orang yang sakit tadi tu terus menjadi cergas, terus bangun daripada sakit ni seolah-olah macam tak ada sakit langsung. Wa ma bihi galabah, seolah-olah macam dia tak ada sakit langsung. Qala fa'awfauhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Jadi kata orang yang sakit tadi tu, ketua kampung tadi, dia pun kata hendaklah kamu tunaikan balik apa yang kamu dah buat ju'lan tadi kepada kamu dah janji upah kepada sahabat Rasulullah tadi. Okey, kemudian faqala ba'duhum aqsimu wa qala ba'duhum aqsimu. Jadi kata para sahabat yang dah dapat tadi upah tadi, dia pun mengatakan marilah kita, maksudnya dia kata hendaklah kita bahagi-bahagikan. Dia kata bahagi-bagikanlah tadi, siapa yang jampi dapat sekian bahagian, siapa yang dalam rombongan dapat berapa bahagian. Tengok kata dia. Faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang menjampi tadi, dia kata
la taf'alu, jangan kamu buat ataupun jangan kamu bahagi-bagikan hatta na'tiyan nabi sallallahu alaihi na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhkura lahu alladhi kan fananzura ma ya'muruna, maka kita mesti ceritakan kepada dia, maksudnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi. Wa nanzur ma ya'muruna, kemudian kita tunggu apa yang nabi suruh kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun membawa datang berhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu, maka mereka pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Kemudian apa jawab Nabi? Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mengetahui bahawa Al-Fatihah itu adalah jampi, boleh dibuat jampi, maksudnya Al-Fatihah itu dibuat adalah jampi, kata Nabi. Summa qala qad asabtum, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu semua telah benar, maksudnya kamu telah betul. Aqsimu, maka hendaklah kamu bahagi-bahagikan apa ni tadi, upah tadi. Wadribu li ma'akum, kemudian jangan masukkan aku di dalam pembahagian tersebut. Fadhahikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun ketawa. Faqala Syu'bah haddatsana Abu Bishr sami'tu Abu Mutawakkil bihadza, kemudian kata Syu'bah, haddatsana telah menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Bashir, sami'tu Abu Bakar Abu Mutawakkil, aku mendengar daripada Abu Mutawakkil bihadza, dengan cerita yang sama. Baik, pengajaran daripada hadis ni yang saya nak sebutkan ataupun yang saya nak kaitkan, yang pertama sekali, hadis ini terletak di dalam satu bab pada menceritakan mengambil upah daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi dekat sini menyebut boleh mengambil upah daripada suratul Fatihah, seperti mana yang terjadi kepada para sahabat tadi. Kisahnya bahawa mereka datang kepada satu kaum hanya untuk dapat makanan dengan memakai kelembutan syariat, apa yang disebut dalam agama kita sebagai tetamu. Bila kita kan susah, kita kan berminta tolong dengan sahabat, kita kan berminta tolong dengan saudara-saudara kita yang se-Islam. Jadi antara cara untuk kita mendapat kelepasan iaitu menjadi tetamu. Sebab menjadi tetamu ni jadi wajib bagi orang yang menerima tetamu untuk melayan tetamu seboleh yang dia mampu, yang istimewa pada 3 hari yang pertama. Jadi bukanlah sebenarnya bererti apabila datang tetamu kita menjamu dengan sehingga kita jadi bankrupt ataupun kita jadi susah, tidak. Tetapi seistimewa yang mampu dik kita. Kalau tak mampu, maka kita berilah yang setidak-tidaknya air kosong. Jadi kalaulah tetamu tadi itu tiada lega dengan air kosong tadi, maka hendaklah dia bertamu kepada orang yang mampu supaya dapat menegakkan tulang belakang dia. Jadi apabila bertamu tadi kepada satu kampung daripada perkampungan Arab, orang Arab tadi tidak mahu menerima mereka sebagai tetamu. Setidak-tidaknya terimalah sebagai tetamu dan diberi air kosong, sebab orang musafir biasanya kehausan. Beri air kosong. Jadi oleh kerana yang demikian, takdirullah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ketua kampung tadi itu disengat. Apabila ketua kampung tadi itu disengat, di hikmah daripada perjalanan ni ialah Allah Maha Kaya. Maksudnya Allah boleh mentakdirkan kalau Allah nak memberikan seseorang itu tegak tulang belakang dengan makanan yang lebih, maka ia boleh terjadi. Asalnya untuk menjadi tetamu dan diberi dengan apa-apa saja yang ada pada orang kampung tadi. Tetapi Allah memberi lebih kepada mereka dan Allah mentakdirkan bahawa ketua kampung tadi itu terkena sengatan. Bila ketua kampung tadi itu terkena sengatan, tak dapat diubat di dalam kampung tadi, maka mereka pun minta balik datang orang sahabat Nabi yang bertandang tadi tu, ditanya jika ada yang pandai mengubat. Jadi bila ditanya pandai mengubat, kata sahabat ada yang pandai mengubat, katanya boleh mengubat. Tapi dia kata, wallah, demi Allah aku akan baca jampi je. Maksudnya bukan lagi daripada perantaraan perubatan-perubatan seperti pokok, seperti daun, seperti air, seperti minyak, tak ada. Sekarang nak pakai ni ialah jampi je, terima ataupun tak terima. Okay, jadi kemudian dia pun berkata lagi, sebenarnya kami tadi dah datang. Maksudnya ini patutnya tak boleh free-free lah. Maksudnya tadi kami dah datang, kami minta sebagai tetamu, tapi kamu tak nak jadikan kami tetamu. Sekarang dia kata kami nak minta supaya dapat upah. Maksudnya kalau kami pergi, kami dapat upah. Maka mereka pun membuat suluh, membuat perjanjian untuk apa? Untuk mendapat potongan-potongan daripada kambing ataupun kumpulan daripada kambing.
Jadi pergilah mereka ke ketua kampung yang sakit tadi tu dan dijampi dan diludah ya tuan-tuan. Ini suka saya nak sebutkan sebab kadang-kadang kita otak kita zaman sekarang ni, yang pertama sebab kita sombong, kita tidak mahu ikut ulama. Yang pertama sebab kita tak ada ilmu, yang kedua kita sombong. Kalau pepatah Melayu kita, bodoh sombong. Kita tak ada ilmu dan kita sombong. Kita tak ada ilmu bahawa ada perkara-perkara yang namanya macam ni meludah untuk perubatan ataupun meludah ketika kita mimpi kan. Jadi kita tak tahu perkara-perkara ini. Jadi bila kita menengok orang meludah, kita pun mengata ini semua kuno, ataupun kita kata ini semua mungkin amalan-amalan syirik ataupun amalan-amalan khurafat. Sebenarnya tidak, sebab ini perbuatan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ludah itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian tuan-tuan boleh ambil pengajaran dekat sini pada masalah surat Fatihah tadi. Sekarang ni yang disebut dekat sini, suka saya nak sebutkan tabiat. Sebenarnya tabiat sejak zaman dahulu ketika kedatangan tauhid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman kita sebenarnya, sehingga zaman atuk nenek kita, apabila datang penyakit ataupun datang masalah, dihadapkan dahulu kepada para ulama sebenarnya. Kita tidak datangkan masalah tu kepada ahli profesional. Walaupun dalam masa yang sama kita tidak menolak ahli profesional, tetapi kita biasanya mendatangi para ulama dulu, minta doa, minta air. Kemudian baru kita pergi ke hospital. Jika masalah kita tu masalah sakit, barulah kita berubat. Jadi terbalik zaman sekarang ni, kita pergi ke hospital, bila tak mampu, bila tak terubat, kita langsung tak ada ikhtiar yang lain. Sepatutnya apabila kita pergi ke hospital tidak termampu untuk mengubati, maka kita kena kembali kepada jalan seperti ini. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ni, mereka berusaha dengan kulli syai' fala yanfa'uhu syai', kata dia. Dia kata kami telah cuba wasa'alahu bi kulli syai', mereka semua telah mencuba untuk mengubati dengan bermacam-macam ubat, fala yanfa'uhu syai', tidak ada memberi manfaat kepada orang tadi itu dengan sesuatu pun, apa-apa pun tak memberi manfaat. Berarti segala perubatan sudah dicuba, tapi ke mana mereka pergi? Akhirnya pergi kepada minta tolong kepada orang-orang soleh. Jadi minta tolong kepada orang-orang soleh itu ialah kembali kepada Allah. Jadi minta tolong kepada orang soleh. Jadi sahabat Rasulullah pun membacakan Fatihah dan diludah. Jadi sembuh orang tu tadi seperti tak ada keberatan dan seperti tak ada penyakit langsung orang tadi tu. Okey. Selesai, habis daripada itu, barulah dikatakan tunaikanlah kepada kelompok ni tadi dengan upah yang dah diperjanjikan tadi. Baik, di sinilah dijadikan sandaran oleh para ulama bahawa harus mengambil upah mengajar Al-Quran, harus mengambil upah mengajar muqaddam, harus mengambil upah mengajar Al-Quran. Harus itu semua dengan syarat si guru tadi tiada meletakkan apa-apa jumlah. Tidak meletakkan apa-apa jumlah. Tapi mereka apabila diberi akan upah, maka harus mereka itu mengambil. Maka tiadalah disuruh bahawa apabila orang itu memberi upah maka kita menolak, tidak, sebab harus menerima. Baik. Jadi dekat sini dibacakan Fatihah, kemudian dia pun sembuh, diberikan segala upah tadi tu. Apabila dah diberikan upah, yang di sini kita ada pengajaran juga. Setelah diberikan upah, para sahabat pula ingin bersegera untuk membahagi-bahagikan upah tadi tu. Tetapi cuba tengok para sahabat yang menjadi ketua tadi yang membaca jampi, dia kata la taf'aluha. Jangan buat yang demikian itu. Maksudnya jangan bahagi-bahagikan. Apa jangan bahagi-bahagikan? Sebab apa? Sebab dia kata kita bawa jumpa Rasulullah dulu, kita ceritakan. Jikalaulah Nabi membenarkan, baru kita ambil bahagian tadi. Jadi mereka pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi takrir, maksudnya memberi penetapan. Nabi sendiri mengatakan, Nabi kata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tiadakah engkau mengetahui bahawa Fatihah itu adalah jampi. Baik. Dekat sini tuan-tuan, suka saya selain daripada pengajaran yang saya sebut tadi, ada satu pengajaran yang
saya ambil daripada kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin itu adalah kitab fiqih mazhab Syafi'i. Dia menceritakan tentang ketika dia menceritakan atau tentang membahaskan tentang perbahasan ulama pada zaman tersebut. Sebenarnya bukan zaman kita je, pada zaman tersebut menceritakan tentang adakah sampai pahala bila kita bacakan Fatihah. Orang meninggal kan, bila kita bacakan Fatihah sampai ke orang tu, sampai ke tak sampai, adakah sampai. Jadi pengarang I'anatul Talibin dia membawa datang hadis ni. Dia bawa datang hadis ni, dia kata macam mana, kalau tuan-tuan perasan, macam mana Fatihah boleh sampai kepada orang hidup, tak sampai kepada orang mati. Macam mana Fatihah tu boleh sampai ke orang hidup. Yang tadi pada masalah penyakit tu pada masalah apa? Masalah wujudi kan, pada masalah apa? Pada masalah benda yang wujud sekarang ni, ataupun benda yang boleh dilihat. Adapun Fatihah, hikmah dia, keajaiban dia, boleh dilihat ataupun tak boleh dilihat? Jawapan dia tak boleh dilihat. Dia alam rauhani, dia alam naurani. Jadi Fatihah tak boleh dilihat. Kalau alam naurani, alam ruhani, dia boleh mengubati alam jismani. Macam mana alam ruhani, alam naurani tak boleh memberi manfaat kepada orang yang berada di alam roh, alam barzakh. Jadi sebab tu dikatakan daripada ini menunjukkan bahawa Fatihah itu sampai kepada orang yang mati. Sebab Fatihah itu boleh sampai kepada orang yang hidup. Baik. Fatihah itu boleh sampai kepada orang yang hidup dan Fatihah itu boleh sampai kepada orang yang mati. Sampai dia kepada orang yang hidup atas faedah bagi orang hidup, sampai dia kepada orang yang mati atas faedah bagi orang yang mati. Bagaimana faedah, bagaimana keperluan orang mati, sampailah kepada dia atas keperluan orang mati. Okey, suka juga saya nak singgungkan sedikit. Sebelum kita habis ni pada masalah yang ada tular pada menyatakan masalah menyedekah Fatihah untuk diri sendiri. Ini setengah daripada perkara yang salah jikalau disebut disebut tanpa syarah. Mensedekah Fatihah kepada diri sendiri ini, untuk apa sedekah Fatihah untuk diri sendiri? Kalau kita membaca Fatihah tu sebagai hisin, sebagai pendinding untuk diri sendiri, betul. Tapi kalau hadiah pahala untuk diri sendiri, itu tak betul. Kerana siapa yang membaca Fatihah, dia dapat pahala. Jadi bila nafsu kita baca, diri, zat kita baca, kita punya roh yang baca Fatihah tu, maka Fatihah tu dapat pahala untuk diri sendiri. Jadi kalau kita nak mengatakan hadiah Fatihah untuk diri sendiri, tak kena. Melainkan kita katakan kita membaca Fatihah tu hisnan, kita membacakan Fatihah tu untuk diri sendiri atas jalan hisnan sebagai pendinding, ataupun tabarukan sebagai mendapat berkat daripada Fatihah. Jadi kalau kita menghadiahkan Fatihah kepada orang lain, betul untuk mendapat berkat kepada orang tu ataupun mendinding orang tu jikalau dia orang yang hidup. Jikalau kita menghadiahkan Fatihah kepada orang mati, ialah untuk meringankan azabnya dan untuk memberi pahala kepada dia. Jadi nak kena ingat ya pada masalah setengah orang mengatakan memberi Fatihah kepada diri sendiri. Ini kadang-kadang perkataan ni sama macam kalau dilihatlah secara kasar, sudah nampak macam membela saka pula. Jadi kita macam nak memberi makan kepada diri sendiri, kita membaca Fatihah. Walaupun membaca Fatihah tu bukanlah menunjukkan tentang membela saka, tapi rupa taswir ayat tadi tu, menggambarkan ayat tu tadi tu seperti seolah-olah membela saka. Jadi kadang-kadang kita mungkin orang dulu-dulu ada membela saka, dia punya tabiat atau dia punya corak kehidupan tu dibawanya agama kepada corak kehidupan pembelaan saka pula. Jadi suka saya ingatkan, hadiah Fatihah untuk diri sendiri itu tak ada. Kerana itu walaupun dia bukanlah sampai kepada kufur haram, tidak, tetapi dia mengelirukan. Jadi kita mengatakan hadiah Fatihah untuk diri sendiri itu tidak ada, kerana apabila diri itu membaca Fatihah, diri itu memang mendapat pahala. Tetapi kalau kita katakan baca Fatihah itu untuk kita bacakan untuk diri kita supaya mendidik, itu barulah yang betul. Jadi mudah-mudahan kita yang mendengar, kita faham pada masalah hadiah Fatihah ni lah. Baik, jadi Fatihah itu sampai dengan hadis ini kerana disebutkan oleh ulama bahawa Fatihah itu boleh sampai kepada orang hidup ataupun boleh sampai kepada alam jasmani. Macam mana dia tidak boleh sampai kepada alam rauhani, sedangkan Fatihah itu sendiri adalah ar-rauhani an-naurani. Baik, kemudian apabila diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah, tidakkah engkau mengetahui bahawa
bahawa uh, Fatihah itu adalah jampi, maka Nabi kata aqsimu, hendaklah engkau bahagi-bagikan apa ni tadi, bahagi-bagikan apa upah tadi tu. Kemudian Nabi kata wadribu li ma'akum, masukkan aku di antara orang yang dapat upah tadi tu. Sebab yang mengajar mereka Fatihah tadi, yang mengajar mereka tentang keyakinan kepada ayat-ayat Al-Quran, yang mengajar mereka tentang keyakinan kepada Allah adalah Nabi SAW. Jadi Nabi kata masukkan aku sekali daripada senarai orang yang dapat upah tadi itu. Kemudian fadhahikan Nabi SAW, fadhahaka Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun ketawa Nabi SAW dengan kerana apa yang berlaku, dengan kerana ataupun dengan perkara yang berlaku kepada para sahabat tadi. Baik, habislah kita pada hadis masalah jampi. Jadi saya masuk pula hadis pada masalah mimpi. Suka saya sebutkan kepada al-musyahidun, orang-orang yang melihat akan live ini, ataupun kita semua orang Islam, bahawa mimpi setengah daripada perkara yang dipandang berat, dititik berat oleh agama kita. Kita bukannya agama yang rigid sampai kita hanya berpegang kepada kertas. Maksudnya kita berpegang kepada benda jamat. Kita berpegang kepada jikalau nampak benda tu nak kena jelas-jelas nampak tak. Sebab dalam agama kita Nabi pernah menyebut di dalam satu riwayat menyebut, dia kata ru'yah salihah juz'un min sitwa arba'ina nubuwah. Nabi kata ru'yah salihah, mimpi yang baik itu satu juzuk daripada 46 kenabian. Juga setengah riwayat kalau dalam Majah disebut ru'yah salihah itu juz'un min sab'ina an-nubuwah. Nubuwah. Jadi dia kata ru'yah salihah itu satu juzuk daripada 70 juzuk kenabian. Jadi mimpi itu sebenarnya sesuatu. Mimpi itu adalah sesuatu dalam agama kita. Bahkan jika mimpi itu adalah mimpi yang baik. Cuma di situ kadang-kadang ada orang menyebutkan bahawa mimpi jikalau ada zikir dapat dalam mimpi tak boleh diamalkan. Seolah-olah agama tidak sempurna. Dia bukan begitu cara ukur dia. Jadi kalau mimpi itu dapat, di dalam mimpi itu dapat azkar, dapat zikir, harus beramal. Jikalau ada orang tu meriwayat, dia kata aku dapat zikir daripada Nabi melalui mimpi, kalau kita dengar dan kita percaya kita nak beramal, harus. Kalau kita dengar dan kita tak percaya kita tak nak beramal, harus. Jadi boleh beramal, tak nak beramal pun harus. Boleh beramal, boleh tak beramal. Cuma bagi seorang yang bermimpi, jikalau dia benar-benar bermimpi dengan jujur, maka mesti dia beramal. Sebab dia sendiri yang jumpa dengan Nabi SAW. Sebab Nabi kata man ra'ana fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, nescaya dia betul-betul telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Sebab syaitan tidak boleh menyamar menjadi aku dalam mimpi. Jadi begitu ya. Sekarang kita masuk pula kepada satu bab, disebut bab badil adhan. Bab pada menceritakan permulaan disyariatkan azan. Haddatsana Abu Ubaid Muhammad bin Ubaid bin Maimun al-Madani. حدثنا محمد بن سلامة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوك وأمر بالناقوس فنحت فأوري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان الأخضران يحمل الناقوس فقلت له يا عبد الله تبع الناقوس قال ما تصنع به قلت أنادي به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان الخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقيها عليه ولينادي بلال فإنه أدنى صوتا منك قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه
wa huwa yunadi bihi. Qala fasami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqaraja faqala ya Rasulullah laqad ra'aytu mithla alladhi ra'a. Qala Abu Ubaid fa akhbarani Abu Bakar. Okey. Jadi kata akhir sekali sampai kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah laqad ra'aytu mithla dhalika ra'a mithla alladhi ra'a. Baik. Hadis ini saya tak terjemahkan satu persatu bagi menjimatkan masa. Cuma saya nak sebutkan dalam hadis ini tadi menceritakan ketika mula-mula untuk mensyariatkan azan, ketika itu di Madinah nak sembahyang, para sahabat dan para sahabat Rasulullah dan para sahabat bermesyuarat. Bahkan Rasulullah istasyar. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut istasyar. Nabi meminta isyarat kepada para sahabat macam mana meminta isyarat, meminta nasihat dan bermesyuarat dengan para sahabat macam mana kita nak panggil orang sembahyang. Mula-mula dululah macam mana kita nak panggil orang sembahyang. Jadi kata Rasulullah, kata para sahabat, kita gunakan loceng. Kita gunakan loceng. Jadi Nabi kata itu macam orang Nasrani. Kemudian orang ada setengah sahabat kata kita gunakan trompet. Kita gunakan trompet lah seperti Quran Yahudi. Kita gunakan trompet seperti trompet tanduk Yahudi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dah macam orang Yahudi. Jadi Nabi kebingungan ketika tu. Last Nabi kata kita guna loceng lah. Kemudian Nabi membisu. Nabi pun membisu. Maksudnya membisu tu macam walaupun Nabi membuat keputusan dengan loceng tapi Nabi tak suka. Nabi tak suka serupa dengan orang Nasrani. Jadi bila Nabi tak suka, tidurlah malam tu tidurlah para sahabat. Kemudian Abdullah bin Zaid ni dia bermimpi. Dia dalam mimpi itu dia berjumpa dengan satu orang yang memakai dua kain yang hijau keduanya. Maksudnya dua pakaian yang hijau keduanya, dan dia pegang loceng. Orang tu dalam mimpi itulah dia pegang loceng. Jadi bila dia pegang loceng, kata Abdullah bin Zaid dalam mimpi dia kata, "Tuan, adakah tuan menjual loceng?" Orang tu pun bertanya, "Untuk apa kau nak beli loceng ni?" Dia kata, "Sebab aku nak buat untuk panggil orang sembahyang," dia kata. Jadi kata orang yang dalam mimpi tu, dia kata, "Kau nak tak aku ajar kau?" Tengok ya. "Kau nak tak aku ajar kau?" Jadi sekarang dia ajar tak dalam mimpi. "Kau nak tak aku ajar kau perkara yang lebih baik daripada loceng tadi untuk memanggil orang sembahyang?" Jadi kata Abdullah bin Zaid, dia kata, "Apa dia?" Jadi orang tu kata, kalau nak panggil sembahyang buat begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi Sayyid Abdullah bin Zaid terus bangun daripada tidurnya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dimimpi tadi. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Sesungguhnya sahabat kamu ini," Nabi beritahu pada khalayak ramai, "sahabat kamu ini telah bermimpi." Maka bawa dia pergi, telah bermimpilah, maksudnya cara bagaimana nak memanggil orang sembahyang. Maka pergi jumpa Bilal dan suruh engkau ajarkan dia apa yang nak cakap. Allahu akbar tu kan. Ajarkan dia, engkau talqinkan dia, biar dia yang azan, sebab dia suara dia terlebih kuat daripada suara engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tu, perkataan dia tu terlebih nidak, maksudnya terlebih kuat daripada suara engkau. Jadi engkau talqinkan dia apa nak cakap, biar dia yang baca. Biar dia yang azan lah, biar dia yang azan. Jadi kemudian apabila telah selesai perkara tu, Sayyidina Umar pun bergegas, sebenarnya bergegas pula berjumpa Nabi. Sayyidina Umar kata, dia pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Cuma Abdullah bin Zaid sabaqani. Kalau dalam riwayat yang lain dia kata Abdullah bin Zaid sabaqani. Abdullah bin Zaid terlebih awal mereportkan kepada, maksudnya memberi laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi. Baik, daripada hadis ni tuan-tuan, saya ringkaskanlah sedikit supaya menjimatkan masa. Daripada hadis ni menunjukkan kita jangan rigid sangat tentang mimpi, sebab mimpi ini dalam agama kita adalah syai', adalah sesuatu. Dia itu adalah sesuatu yang diiktibar. Apalagi kalau mimpi itu mimpi soleh. Jadi kita tidak menjadikan mimpi pun sebagai syariat, tetapi ini jadi syariat ataupun tidak. Tuan-tuan boleh jawab dengan diri sendiri. Mimpi Sayyidina Bilal jadi syariat. Sekira-kira bila masuk sembahyang mesti kita azan atas jalan fardu kifayah. Maksudnya kalau ada orang azan, kita tak payah azan, tapi kalau tak ada orang azan, berdosa kita. Kalaulah negara ni milik kita, bahkan tetap negara kita kan milik kita sekarang ni kan, kita tak duduk, tidak menumpang di atas tanah orang kafir, bukan, ini milik sultan.
Jadi kita dah dapat milik kita, sultan kita berpegang dengan agama agama Islam, dengan itulah kita taat setia kepada agama Islam. Jadi kita mesti azan. Jadi azan tu datang daripada mana? Datang daripada mimpi para sahabat. Bahkan bukan Sayyidina Bilal seorang yang bermimpi, Sayyidina Abdullah bin Zaid seorang yang mimpi, Sayyidina Umar juga bermimpi, sehingga benda tu dijadikan syariat hingga akhir zaman. Jadi inilah dua hadis yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Walaupun kita tak dapat masuk ke dalam kitab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Supaya yang pertama sekali yang saya nak sebut ialah kesimpulannya pada hadis Fatihah tadi, harus mengambil upah daripada jampi, harus mengambil upah daripada ayat Quran, harus mengambil upah daripada mengajar Al-Quran, harus mengambil upah. Yang kedua pula, suratul Fatihah itu memang namanya pun ummu, namanya pun ibu. Dia namanya pun ibu, Ummul Kitab. Jadi pada dia itu mempunyai hikmah. Dan juga yang ketiga, Fatihah itu apabila dibacakan sampai kepada orang hidup dan sampai kepada orang mati. Yang keempat, yang telah saya sebutkan tadi, iaitu pada masalah hadiah Fatihah kepada diri sendiri itu tidak ada, jangan terkeliru. Jadi nak sebut hadiah Fatihah untuk diri sendiri itu ialah hak Fatihah itu dibaca untuk diri sendiri atas jalan hikmahnya, bukan atas jalan hadiah. Sebab kalau jalan hadiah, siapa yang membaca sudah dapat dah pahalanya. Jadi bukan masalah hadiah, tapi masalah pendinding ataupun masalah tabarruk, berkat Fatihah tu kita baca untuk diri kita sendiri. Macam tu cerita dia. Kemudian masuk pula kita pada masalah hadis yang kedua tadi, pada masalah mimpi. Mimpi itu setengah daripada juzuk kenabian. Juzuk-juzuk kenabian iaitu ilham orang-orang soleh. Maka mimpi itu boleh dipegang, mimpi itu boleh boleh diamalkan seperti mana diamalkan oleh para sahabat, dan Nabi mentakrirkan akan mimpi para sahabat. Dan hasil daripada ini suka saya nak sebutkan, jangan kita terlalu rigid sehingga ilmu yang kita tak tahu kita bercakap. Jadi kadang-kadang kita tak tahu tentang mimpi ni macam mana, jadi kita pun menolak mimpi secara mutlak. Jadi setakat itu saya rasa mudah-mudahan memberi faedah kepada musyahidun, orang yang melihat, sama ada daripada jalan live ataupun jalan recording. Dan mudah-mudahan diampunkan dosa kita semua, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.